Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar yang terkasih. Hari ini kita akan membincangkan satu konsep dalam fiqh muamalat yang amat penting dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu gharar. Ketidakpastian dalam transaksi perdagangan. Konsep ini bukan sesuatu yang baru. Rasulullah SAW telah memperingatkan umat Islam tentang bahaya gharar dalam transaksi sejak 1400 tahun yang lalu. Di dalam Al-Quran menyentuh secara umum larangan jual beli gharar melalui larangan memakan harta dengan cara yang salah dan penipuan yang menjadi punca kepada pergaduhan dan perselisihan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan, yaitu mereka yang apabila menerima sukatan, gantang cupak, dari orang lain mereka mengambilnya dengan cukup, dan sebaliknya, apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Al-Mutaffifin 1-3. Malah, di dalam hadis juga secara langsung melarang jual beli, bertujuan untuk mengelakkan penipuan dan ketidakadilan dalam transaksi perniagaan, serta memastikan bahawa semua pihak yang terlibat dalam jual beli mendapat maklumat yang jelas dan adil. Daripada Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW telah melarang daripada jual beli al-hasyah, kerikil yang dilempar untuk menentukan barang yang dijual, dan jual beli gharar, HR Muslim. Dalam Islam, setiap transaksi perlu mematuhi prinsip-prinsip syariah bagi memastikan keadilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat, agar tiada unsur penindasan ataupun penipuan. Islam menegaskan bahawa objek transaksi dan harga yang dipersetujui mestilah jelas serta diketahui oleh semua pihak bagi mengelakkan pertikaian. Antara prinsip asas yang harus dipatuhi adalah kejelasan dalam kontrak, di mana setiap perincian termasuk spesifikasi barang, harga, tempoh pembayaran, dan syarat penyerahan mesti dinyatakan secara terperinci dan mudah difahami bagi mengelakkan sebarang kerugian kepada salah satu pihak. Selain itu, Islam menekankan kepentingan persetujuan sukarela dalam setiap transaksi, di mana semua pihak mesti bersetuju secara bebas, tanpa sebarang paksaan. Prinsip ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, tipu, judi, dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri." Surah An-Nisa, ayat 29. Apakah sebenarnya gharar? Dalam bahasa Arab, gharar dan bermaksud bahaya, ketidakpastian atau ketidakjelasan. Dalam konteks fiqh muamalat, gharar merujuk kepada ketidakpastian atau kesamaran dalam unsur-unsur utama sesuatu transaksi, terutamanya yang berkaitan dengan objek jualan, harga atau keadaan barang yang diperjualbelikan. Dalam setiap transaksi yang sah, mestilah terdapat ijab, iaitu penawaran yang jelas, kabul, iaitu penerimaan yang jelas, maqud alai, iaitu objek yang jelas dan pasti. Jika salah satu daripada unsur-unsur ini tidak jelas atau mengandungi ketidakpastian yang melampau, maka transaksi itu mengandungi gharar. Secara ringkas, gharar adalah ketidakpastian yang menyebabkan salah satu pihak dalam transaksi tidak mengetahui dengan jelas apa yang mereka terima atau apa yang mereka berikan, sehingga boleh menyebabkan kerugian atau pertikaian. Institusi kewangan Islam moden, seperti yang dinyatakan dalam jurnal akademik terkini, membahagikan gharar kepada dua kategori. Gharar fahish, ketidakpastian melampau. Ini adalah gharar yang signifikan dan jelas membawa kepada penipuan. Gharar jenis ini adalah haram dan menjadikan akad batal. Contohnya menjual barang yang tidak wujud atau tidak diketahui. Gharar yasir, ketidakpastian kecil.
Ini adalah gharar yang sedikit dan sukar untuk dielakkan dalam transaksi seharian. Gharar jenis ini dimaafkan dalam syariah. Contohnya sedikit variasi warna produk paparan skrin dengan realiti. Sekarang marilah kita lihat bagaimana gharar muncul dalam transaksi seharian kita di zaman digital ini. Anda akan terkejut mengetahui berapa banyak transaksi moden yang sebenarnya mengandungi gharar. Contoh 1. Mystery Box and Blind Box. Di platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan PopMart, Anda akan melihat produk yang dipanggil Mystery Box atau Blind Box. Pembeli membayar, katakan RM50, tetapi tidak tahu apa yang akan diperolehi. Ia boleh menjadi boneka bernilai RM200 atau mainan plastik murah bernilai RM5, semuanya bergantung pada nasib. Menurut pejabat mufti wilayah Persekutuan Malaysia dan pejabat mufti Pulau Pinang, jual beli mystery box adalah haram kerana 1. Objek jualan, maqud alaih, tidak jelas dan tidak diketahui sebelumnya. 2. Ia mengandungi gharar fahish, ketidakpastian melampau. 3. Ia turut mengandungi unsur maisir, perjudian. Ini adalah pelanggaran terhadap rukun jual beli dalam Islam. Pembeli dapat mengalami kerugian besar, dan ini tidak adil dalam pandangan syariah. Contoh 2. Lelongan dalam talian, e-auction. Lelongan dalam talian telah menjadi tren di Malaysia. Platform seperti eBay, Carousel, dan tapak lelongan lokal membenarkan orang ramai menjual dan membeli barang melalui bidding. Kajian terbaru oleh University Science Islam Malaysia, USIM, pada tahun 2025 mengenal pasti 3 bentuk gharar dalam lelongan dalam talian. 1. Ketidakjelasan. Spesifikasi. Barang hanya ditunjuk sekilas di kamera, kualiti tidak dapat dilihat dengan jelas, dan penjual boleh memperindah penampilan barang dalam video. 2. Barang tidak wujud fizikal. Pada saat lelongan sedang berlangsung secara live, barang mungkin masih di gudang atau belum siap untuk diperiksa oleh pembeli. 3. Risiko kegagalan penghantaran. Tiada jaminan bahawa barang akan sampai kepada pemenang atau sampai dalam keadaan baik. Untuk mengelakkan gharar, pembeli harus meminta laporan pemeriksaan terperinci, foto dari pelbagai sudut, hak untuk membatalkan jika barang tidak sesuai dengan penerangan. Contoh 4. Buy Now, Pay Later, BNPL. BNPL atau beli sekarang bayar nanti adalah layanan fintech yang sangat popular di kalangan generasi muda. Platform seperti Kredivo, Akulaku, dan lain-lain membenarkan Anda membeli sekarang dan membayar dalam ansuran. Namun, menurut kajian syariah oleh Institut Kewangan Islam Malaysia dan jurnal-jurnal akademik terkini, BNPL mengandungi isu gharar yang serius. Isu 1. Ketidakjelasan harga dan charge. Charge pemprosesan, charge urus niaga, dan charge bunga sering tidak dijelaskan dengan terang kepada pelanggan pada awal transaksi. Pelanggan hanya tahu harga barang, tetapi tidak tahu jumlah sebenar yang akan dibayar selepas semua charge ditambahkan. Ini adalah gharar dalam harga dan murabahah, penanda hargaan. Kesan dan implikasi gharar. Sekarang, apakah sebenarnya kesan-kesan dari transaksi yang mengandungi gharar? Kesan 1. Ketidakadilan ekonomi. Transaksi dengan gharar menyebabkan salah satu pihak mendapat keuntungan yang tidak sepatutnya, sementara pihak lain mengalami kerugian yang tidak mereka sangkakan. Ini berlawanan dengan nilai keadilan dalam Islam. Kesan 2. Pertikaian dan sengketa. Apabila pembeli mengetahui bahawa mereka telah ditipu, atau barang yang diterima tidak sesuai dengan jangkaan, timbul pertikaian. Ini merosakkan kepercayaan dalam perdagangan dan masyarakat. Kesan 3. Kerugian kewangan konsumen boleh mengalami kerugian kewangan yang ketara, terutamanya dalam transaksi digital di mana pembeli tidak dapat memeriksa barang sebelum membayar. Kesan 4. Penggunduran akad, fasakh. Dalam syariah, akad yang mengandungi gharar dianggap batal atau boleh dibatalkan. Ini bermakna pembeli boleh menuntut pengembalian wang mereka atau pengembalian barang. Kesan 5. Dosa dan konsekuensi akhirat. Lebih penting lagi, bagi pedagang yang sengaja memperdaya pelanggan dengan gharar, ini adalah dosa besar. Rasulullah SAW bersabda bahawa pedagang yang menipu akan dikucilkan di hari kiamat. Sebagai kesimpulan,
Gharar adalah konsep syariah yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap Muslim, terutamanya di zaman digital ini di mana transaksi menjadi semakin kompleks dan abstrak. Gharar adalah ketidakpastian dalam transaksi yang boleh merugikan salah satu pihak. Ia adalah larangan dalam syariah dan membuat akad menjadi batal. Dalam setiap transaksi yang Anda buat sama, ada membeli barang dalam talian, menggunakan layanan fintech, atau bermain game, pastikan Anda memahami dengan jelas apa yang Anda beli, berapa harganya, dan kapan Anda akan menerimanya. Pilih platform dan peniaga yang jujur dan terang-terangan. Jangan membeli mystery box atau loot box. Gunakan layanan BNPL yang patuh syariah. Periksa spesifikasi barang dengan teliti sebelum membeli. Ingat, Islam datang untuk melindungi kepentingan Anda. Setiap larangan dalam syariah, termasuk gharar, adalah untuk kebaikan Anda. Apabila Anda menghormati prinsip-prinsip syariah dalam transaksi, Anda tidak hanya menjaga diri Anda dari kerugian dunia, tetapi juga melindungi diri Anda dari murka Allah. Oleh itu, jadilah pembeli dan penjual yang bijak, dan sentiasa ingat prinsip kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.